Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin, walhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan jemaah, tuan-tuan dan puan-puan jemaah rahimani wa rahimakumullah sekalian, semalam kita masih lagi di ayat yang ke-8, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah Ta'ala mendapatimu dalam keadaan miskin, fa'aghna, lalu Allah Ta'ala mengkayakan kamu. Dan kita sebut dalam kuliah-kuliah lepas, mengkayakan ni, pertama mengkayakan, kaya harta, yang kedua kaya ilmu, tinggal satu lagi kaya, iaitu kaya jiwa. Okay? Kaya jiwa ni maksudnya apa? Iaitu dia ada kemuliaan jiwa yang tinggi. Okay? Jadi yang ni Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Nabi kata, walaysal ghina min kathratil ard. ليس الغنى tak nampak. Ini hadis ni ya. Dalam hadis sahih Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu ialah kayanya jiwa, kaya hati. Maksud kaya hati iaitu dia punya hati yang baik lah, yang mulia, tak suka minta-minta kat orang, tak dengki, utamakan saudaranya Muslim, kan? Walaupun dia tak ada duit, tapi bila dia kata benda tu perlu pada orang, tak apa, perlu, biar, silakan. Dia tahu dia tak ada duit, tapi tak suka meminta-minta. Bukan macam setengah orang, kan? Dia Allah Ta'ala bagi dia kekayaan, tapi tak ada kaya jiwa, sombong, cakap seolah dia lah yang paling pandai sekali, seolah dia yang paling kaya sekali, kan? Tersilap nama, DATUK tertukar DATO apostrofi. Marah dia, saya DATUK bukan DATO apostrofi. Itu jangan, tak ada kekayaan jiwa, kan? Jadi orang Islam ni ada kaya jiwa. Nabi kata ahli syurga itu al-mu'min hayyinun layyinun.
orang Muslim itu dia hayyin layyin. Dia hayyinun layyinun. Syekh Zulkarnain tak tolong aja. Tinggal spek anak lagi tu. Dalam beg merah dah. Beg merah. Dekat dalam situ. Kita nak. Jazakallah. Kan Nabi kata hayyinun layyin. Spek. Sama saya yang ni kecil, saya tak nampak. Bila eja tu asyik salah je. Ini saya tak nampak. Saya minta akhir tu kena ambil kan. Ini lain pula. Jangan saya tunggu spek lagi sekejap. Sambil-sambil kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Jazakallah. Buat nampak. Alhamdulillah. Hayyinun layyinun. Ini. Hadis ni hadis Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban. Tak pernah dengar hadis Ibn Hibban tak? Selain daripada kitab hadis yang 6 tu, ada lagi 4 kitab yang utama dalam Islam. Kita ada Sahih Bukhari, kita ada Sahih. Kita kenal kitab hadis kita. Kita kenal sikit kitab hadis kita. Kitab hadis utama dalam Islam. Pertama, Sahih Al-Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Yang ketiga, Jami' At-Tirmidzi. Yang keempat, Sunan Abu Dawud. Yang kelima, Sunan An-Nasa'i. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah. Yang ni 6 kitab utama. Kemudian kita ada lagi 4 kitab besar, iaitu yang ke-7 Muwatta' Malik, yang ke-8 Musnad Ahmad, yang ke-9 Sunan Ad-Darimi, yang ke-10 Sahih Ibnu Hibban. Ini 10 kitab hadis utama dalam Islam. Kalau boleh khatam ni tuan-tuan, masya-Allah. Masya-Allah. Al-Bukhari ada 7,000 hadis, Muslim 8,000 hadis, Tirmidzi 5,000 hadis, Abu Dawud 5,000 hadis, An-Nasa'i 5,000 hadis, Ibnu Majah 4,000 hadis.
Muwatta sikit je 2000 hadis, Musnad Ahmad 40,000 hadis, Ad-Darimi 30,000 hadis, Ibn Hibban lebih kurang juga. Jadi banyak. Ini kita hadis utama dalam Islam. Okey. Nanti tuan-tuan ambil lah gambar kat sini ya, insya-Allah. Nak salin? Oh, salin, masya-Allah, tabarakallah. Ada lagi nak senarai lagi, tapi cukuplah 10 dulu. Nanti tambah kemudian. Jadi tuan-tuan nak kenal kita hadis, katakanlah hadis riwayat mana ni? Ibn Hibban. Okey lagi. Maksudnya adalah sumbernya. Ya, hadis mana? Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. Yang nama belakang ni nama penulis dia. Nama pengumpul dia. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah, Imam Malik rahimahullah, guru Imam Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i. Imam Ad-Darimi sebaya dengan Imam Syafi'i. Ibn Hibban, Al-Busti rahimahullah. Ini semua nama-nama ulama hadis yang terkemuka dalam Islam. Okey, jadi kita patah balik hadis tadi. Jadi diriwayatkan dalam Sahih Ibn Hibban. Sebut tadi lah. Saya skip sanad dia sampailah daripada Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud sahabat kan. Dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya diharamkan masuk ke neraka bagi setiap orang yang lemah lembut, hayyin, layyin, halus perkataannya, qaribun, kalau kita tengok bahasa Arab, sahlun, kat sini kata mulia budinya. Sebenarnya sahlun ni mudah maksud dia. Kalau kita tengok bahasa Arab ni, yang warna merah ni kat tepi ni, dia kata innama yuharramu 'alan nar atau yahrumu 'alan nar, maksudnya diharamkan ke atas neraka untuk membakar setiap hamba yang hayyin, lemah lembut, hayyin. Ataupun hayyin ni maksudnya ialah orang yang tak susah. Hayyin maksudnya mudah, orang dia ringan dia. Hayyin lemah lembut, layyin ucapan dia halus. Kalau bercakap dia berfikir sebelum dia bercakap, pilih perkataan yang terbaik. Gurauan ni pun ya, gurauannya kelakar tapi tidak menyakitkan hati. Itu layyin. Ada setengah orang suka bergurau tapi gurauan dia kasar. Kan? Kadang-kadang gurauan dia tu menyakitkan hati walaupun kelakar, tapi kadang menyentuh setengah-setengah orang. Layyin. Kemudian qaribun, dekat dengan orang. Jadi sikap orang yang jiwa dia kaya ni, dia dekat. Lepas tu Nabi SAW dia ajar kita ni supaya kalau boleh dia kenal setiap orang sahabatnya. Disebut dalam kuliah lepas kan, Nabi ni yatafaqqadun nas. Nabi ni sentiasa memerhatikan saudaranya dan sentiasa rasa kehilangan. Kan? Macam geng-geng ni, Haji Syafiq tak ada hari ni. Kita tahu, kita kenal. Tak ada. Kalau sini kita boleh tahu, kan? Kadang-kadang kita boleh tahu tempat duduk semua. Jadi Nabi ni hayyin, layyin, qaribun, dekat. Lepas tu tak ada sahabat Nabi kata, tidak pernah seorang yang duduk dengan Nabi melainkan dia akan rasa rapat dengan Nabi SAW. Kan, dia duduk dengan dia, seronoklah kata. Dan kemudian sahlun, last sekali sahlun kat sini kata mulia budi, tapi terjemahan yang tepat ialah orang yang mudah. Apa maksud orang yang mudah? Orang yang mudah ni tak cerewet lah. Lepas tu kalau kita baca kitab sirah Nabi, satu kitab namanya Zadul Ma'ad, senarai makanan Nabi SAW. Apa senarai makanan Nabi? Roti, daging, air, kurma, zaitun,
Bila kita cek balik, itulah makanan orang Arab zaman tu. Itulah dia makanan orang ketika tu. Tengok pakaian Nabi. Nabi ada selipar daripada Rom. Nabi ada baju daripada Yaman. Nabi ada baju yang belang-belang. Nabi ada jubah yang ada collar. Nabi ada jubah yang tak ada collar. Nabi ada jubah yang lengan panjang. Nabi ada jubah yang lengan pendek. Nabi ada jubah yang lengan sempit. Nabi ada jubah yang lengan besar. Bila guru saya dulu dia kata, ini menunjukkan apa? Bahawa Nabi ni seorang yang sahalun, mudah. Apa orang bagi? Makan. Apa orang bagi? Dia pergi rumah seorang sahabat, dijemput makan, tak ada makanan. Sahabat tu bagi roti cicah dengan cuka. Nabi kata, ni'mal idam al-khal. Ini kata sebaik-baik lauk ialah cuka. Tapi jangan pakai cuka yang botolan putih tu, cuka ori tu, yang sedap tu. Kan, masam-masam sikit, macam apple cider kan, sedap sikit rasa dia. Bukan cuka putih yang buat cuci tu kan. Cuka yang berkualiti tu, cuka zaman dulu. Roti. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi pernah ziarah rumah sahabat dan ada sahabat bagi cheese kat Nabi, cheese. Susu dia panggil aqid pun. Aqid ni maksudnya susu kental. Susu dah jadi macam cheese lah. Dalam hadis tersebut dia dah nak hampir rosak dah cheese tu. Maksudnya dah nak hampir expired, dah ada rasa masam-masam sikit. Nabi makan juga. Tak ada pun Nabi kata bising-bising, kata tak. Allahu Akbar. Kita bawa isteri kita masak kurang sikit je, ada kurang sikit lah, ada kurang, tak payahlah. Ada something kurang lah, ada something kurang lah, tak payahlah cakap macam tu kan. Ada je nak komen kan. Saya ada kawan seorang kat Serambut, bagilah makan apa pun mesti ada. Kalau ada macam ni, ada je nak komen. Itu kita ajar, jangan. Nabi ni sahlun. Nabi akan pakai pakaian. Sebab tu tidak ada pakaian yang tertentu bagi Nabi SAW. Orang ikut sunnah mesti pakai macam ni je gaya. Tak, bukan macam tu. Baca dalam kitab Zadul Ma'ad, Nabi pernah pakai serban dengan kopiah. Nabi pernah pakai serban tanpa kopiah. Nabi pernah pakai kopiah tanpa serban. Nabi pernah tak pakai serban dan tak pakai kopiah. Ikut suasana lah. Ini setengah-setengah budak ni tahfiz, main bola pun nak pakai serban. Apa hal? Nabi pun tak main bola pakai serban, pun nak pakai bola pakai serban. Apa hal? Kan? Nak tunjuk warak bertempat. Bukan warak tak bertempat. Ada tempat. Sekarang 24 jam pakai jubah. Nabi bukan 24 jam pakai jubah. Nabi kadang-kadang Nabi pakai izar warida. Izar warida ni macam Haji Azhar pakai ni, satu atas satu bawah. Macam Haji pakai ni, satu atas satu bawah, dua two pieces, orang putih kata. Tapi kadang-kadang Nabi pakai jubah yang straight. Apa yang saya nak bawa ni, inilah ghina'an nafs, kekayaan jiwa. Tak minta-minta kat orang, mudah, perangai dia orang rapat. Ini ghina'an nafs. Orang yang tak tahan marah, itu bukan. Lepas tu Nabi kata dalam hadis lain, lasa syadidu, Nabi kata bukanlah kuat itu, ialah, itu bukan hadis, laisa syadidu, bukanlah orang kuat itu ialah orang yang kuat bergaduh. Ini lagi kaya jiwa lagi. Nabi kata bukanlah, tidaklah orang yang kuat itu yang pandai bergulat. Bergulat ni bergusti lah. Kan? Tak mahu sebutlah, kadang-kadang kawan kita ni belajar silat sikit, bau, asal nak bertembung. Sabar dulu. Laisa syadidu bikathrati bisur'ah, bukanlah kuat itu bisur'ah, walakinna syadid, tapi yang kuat itu ialah orang yang menahan nafsunya ketika dia marah. Ketika dia boleh marah, dia tak marah. Itu barulah kuat yang sebenar. Kalau dia tak boleh marah sebab dia lemah, kan,
nak bergaduh Muhammad ni, tengok Muhammad tu 6 kaki 5. Oh lama tak jadi nak gaduh. Ini bukan tak masuk dalam hadis ni. Tapi dia badan dia 7 kaki, 6 kaki 5, badan sadul. Orang tu kecil je, dia boleh bantai sekali dah pingsan, tapi dia maafkan. Ataupun dia ada kuasa, dia boleh kenakan orang tersebut. Lepas tu Nabi SAW sampai dekat Mekah, ketika pembukaan kota Mekah, apa yang Nabi kata? Nabi kata, idhabu, pergilah kamu semua, wa antum tulaqa. Semua orang Mekah dah cuak dah, takut dah. Takut Nabi nak balas dendam, nak akan pancung semua orang Mekah. Tapi Nabi SAW kata, idhabu, pergilah kamu semua, wa antum tulaqa, kamu semua bebas. Ini ghinan nafs, ini kaya jiwa. Jadi kita ni 3 benda yang kita kena cari, tuan-tuan. Masya Allah, cantik. Kaya harta, cari harta. Kaya apa? Kaya ilmu dan kaya jiwa. Ada orang ada kaya duit tapi tak ada kaya ilmu, tak boleh juga, kan? Ada orang ada kaya ilmu tinggi tapi bukan main takabur sekali, action. Dia yang paling betul, pelekeh semua orang cakap, tak boleh. Walakinnal ghina ghinan nafs. Wallahu a'lam bissawab. Maka dengan ini tamatlah ayat wa wajadaka ailan fa aghna. Dekat 3 hari kita bincang wajadaka ailan fa aghna. Mari kita sambung pula. Fa ammal yatima fala taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Mari kita tengok dia punya uraian dia. Fa ammal yatima fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila 14 satu je dah dulu wa amma al-yatima fala taqhar. Besarkan sikit. Fala taqhar al-yatimah. Fa amma, fa ni maka, amma maksudnya adapun. Al-yatim, anak-anak yatim. Fala, maka. La, janganlah. Taqhar, kamu apa dia? Taqhar, kasi paksa Taqhar ni maksudnya ialah kamu menzahirkan power kamu pada dia. Macam nak buat bahasa Melayu bengis. Lagi? Apa terjemahan tuan-tuan? Buat sewenang-wenangnya. Berwenang-wenang kata. Melakukan sewenang-wenangnya. Tak apa, nanti kita huraikan, tak apa. Sewenang-wenang. Kasar. Semualah, semua ada terjemahan. Jadi kita akan tengok. Okey. Allah Ta'ala kata apa dalam ayat ni? Fa ammal yatima fala taqhar, maka. Kenapa ada maka kat sini? Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu, wahai Muhammad, dulu engkau
Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kau yatim, kami selamatkan kau, kami jaga kau. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan, dan kamu dulu sesat, kami bagi petunjuk. Dan dulu kamu miskin, dan kami bagi kau kaya. Oleh itu wahai Muhammad, maka janganlah engkau, kau ingatlah dulu engkau pun yatim juga. Macam itulah seolah-olah Allah nak bagi tahu. Dulu engkau yatim, oleh itu janganlah, maka fa ammal yatim, maka orang yatim janganlah kamu takhar ke atas dia. Apa maksud yatim tuan-tuan? Yatim, minimum yatim ialah orang yang anak yang tak ada ayah dan dia belum mencapai umur al-rusydu. Belum mencapai umur ar-rusydu, bahasa Arab panggil. Umur dia anak-anak yang tiada ayah dan belum mencapai umur ar-rusydu. Saya sengaja pakai istilah ni, ar-rusyd. Apa itu ar-rusyd? Iaitu umur yang di mana dia boleh survive sendiri. Itu ar-rusyd. Kalau kita kata dia belum balik, tapi ada budak yang belum balik tak boleh survive sendiri lagi, betul tak? Anak-anak kita budak perempuan umur 9 tahun dah balik, tapi panggil macam kanak-kanak lagi, betul tak? Anak kita 12 tahun, 13 tahun, yelah dah balik, suara dah pecah dah, tapi apa pun tak ada, baju kita belikan dia, seluar pun kita belikan dia, kan, bagi setiap minggu belanja. Dia belum lagi mencapai umur yang dia boleh survive sendiri. Dekat mana kita boleh ambil ayat ni? Yang ni kita boleh dapatinya berkenaan dengan yatim ni dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa. Kita buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa muka surat pertama, surah An-Nisa awal-awal. Muka surat pertama surah An-Nisa, muka surat 77. Surah An-Nisa ni daripada awal-awal, seawal ayat kedua dah cerita pasal anak yatim. Masya Allah, betapa Allah Ta'ala beri perhatian kepada anak yatim. Jadi kita sebut daripada ayat 2 lah, Allah Ta'ala kata apa? Tapi lagi sedap kita baca dari ayat 1, bahawa kita boleh kaitkan dengan ayat 2. Jadi kita baca satu muka surat terus. Kata Allah dalam Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah ciptakan kamu dari satu jiwa, iaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripada Adam tu Allah Ta'ala cipta pasangannya, iaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada Adam dan Hawa itu keluarlah anak laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takwalah kamu kepada Allah yang kamu selalu meminta-minta padanya dan juga memohon, dan juga arham, iaitu apa dia? Silaturahim, iaitu dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala cipta kamu, inilah kamu ada silaturahim, ada ahli keluarga dan seumpama, ini rezeki daripada Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, dan semuanya Allah Ta'ala itu sentiasa memerhatikan kamu. Wa atul yatama amwalahum,
dan berilah anak yatim harta-harta mereka. Maksudnya masa kita ambil anak yatim tu, dia ada harta dia yang mungkin dia warisi daripada mak ayah dia. Lepas tu anak yatim tak semestinya anak yatim tu miskin, tuan-tuan. Anak yatim tak semestinya miskin. Bapak dia mungkin jutawan tapi dia meninggal, mak bapak meninggal, dia anak yatim. Kan? Anak yatim tadi boleh bagi zakat tak? Tak boleh. Jangan asal anak yatim boleh bagi zakat, tak boleh. Tak ada dalam senarai penerima zakat yang 8 anak yatim, yang ada miskin. Jadi kalau anak yatim yang miskin barulah kita bagi dia zakat. Baik. Ataupun penjaga dia tu yang miskin, tu boleh bagi zakat kat dia, kan? Allah Ta'ala kata wa atul yatama amwalahum, berilah anak yatim harta-harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit tayyib, jangan kamu tukar benda yang buruk, benda baik dengan benda yang buruk. Kamu ada harta yang halal, kamu nak ambil harta haram. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, janganlah kamu campurkan harta kamu dengan dia, kamu makan harta dia sekali. Innahu kana huban kabira, sungguhnya itu adalah dosa yang sangat besar. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu tak boleh nak berlaku adil pada anak yatim, fankihu, nikahlah dengan dia. Nikah. Okey, ayat ni mesti orang perempuan kena dengar dengan penuh lapang dada pada perintah Allah, hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Fankihu, dan nikahilah, ma tabalakum, yang mudah bagi kamu, minan nisa, daripada wanita-wanita, mathna, 2, wa thulatha, 3, wa ruba', 4. Allah Ta'ala start kata kahwinlah dengan berapa dulu? 1 ke 2? Allah Ta'ala start 2. Maksudnya laki asalnya 2. Tak maaf saya sebut tuan-tuan, lelaki asalnya 2. Di setengah-setengah negara kalau kita sebut kahwin 1, dia gelakkan kita. Sahabat saya daripada Guinea, tahu Guinea tak tuan? Negara Afrika kecil je, cernet je negara itu, daripada Guinea. Sebelah dia Guinea Bissau, sebuah negara Afrika. Kita buka map. Tapi negara Guinea ni orang dia kaya-kaya sebab dia ada berlian. Masa saya mengaji dulu, banyak kawan saya orang Guinea belajar kat Malaysia ni, kat UAE. Dia datang rumah saya, dia kata, jom saya belanja awak tiket apa semua, pergi Guinea. Jadi memang Masya Allah. Saya jumpa dia kata, kamu kahwin apa? 1. Dia gelak kan, dia kata apalah, dia kata orang Malaysia ni. Dia kata negara kami kahwin 2 minimum. Dan kami kahwin 2 ni anak-anak semua campur-campur. Kadang-kadang anak kedua menyusu kat mak yang pertama, kadang-kadang anak yang pertama menyusu kat mak yang kedua. Tukar-tukar rumah macam tu je. Kejap-kejap kan pergi rumah mak pertama, kejap main kat rumah mak kedua. Aman damai je, tak ada pun keluar mahkamah apa semua, minta duit raya tak ada pun. Tuan-tuan jangan ada stigma berkenaan dengan kahwin 2 ni. Jangan terpengaruh sangat dengan cerita filem Melayu apa semua, bergaduh lah apa semua. Dan kalau saya jadi pemerintah pula yang nak kahwin 2 ni, saya tengok dulu ngaji kitab ke tak. Yang tak ngaji, yang tak belajar kitabun nikah, tak mengaji kitab Riyadhus Salihin, saya tak bagi kahwin 2. Kita boleh buat macam zaman zaman Umar Khattab. Umar Khattab dihadkan, kamu orang Arab jangan kahwin dengan orang Parsi. Walaupun hukum Islam halal, tapi Umar Khattab tak kasih. Sebab apa? Dia kata banyak ibu Arab tak kahwin, kau nak kahwin orang Parsi buat apa? So masa tu zaman Umar Khattab berjaya membuka Iran. Dan kita semua tahu perempuan Iran cantik, kan? Hidung mancung, kulit putih, dia lagi cantik pada Hindustan. Sebab itulah masa tu orang Arab banyak nak kahwin dengan orang Parsi. Umar Khattab kata jangan orang Arab kahwin orang Parsi, nanti wanita-wanita Arab tak dikahwini. Jadi asalnya 2 tuan-tuan, mathna. Ibu-ibu sekalian, mathna. Jadi izinkan suami anda kahwin 2. Mathna. Muka tak senyum pun, biasa gelak je muka. Tak setuju, tak apalah. Okay? Tak setuju sebab cemburu itu hak masing-masing lah. Tapi jangan tak setuju dengan hukum Allah Ta'ala. Itu je. Okay?
Kadang-kadang ada alasan, dia kata saya tak nak suami saya akhirat nanti kena seksa ustaz sebab tak berlaku adil. Alasan ni alasan tak betul sebenarnya. Lepas tu dia kata, sebab Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling banyak isterinya, kata Nabi SAW. Dan kahwinilah wanita, berbanyakkan anak. Nabi kata apa? Ya masyarakat syabab, Nabi kata berkahwinlah. Fa inni yubahi bikum, aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di akhirat kelak. Kita tanya isi-isi kita, sanggup ada 8 anak sekali? 10? Tak sanggup lah bang, 4 cukup lah. Tapi Allah Ta'ala kata dia bangga dengan anak yang banyak, umatku yang banyak. Jadi kena lepas ni muslimat pun tak datang kuliah saya dah. Ban lah, ustaz kena ban kuliah. Sebab menggalakkan kahwin dua. Mathna wa thulatha wa ruba', yang 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, tapi kalau rasa tak boleh nak adil, fawahidah, kahwinlah satu. Kalau rasa kita ni pemalas, nak angkat sampah pemalas kan, nak tidur je, tak payahlah kahwin dua, kahwin satu cukuplah. Saya pemalas, jadi saya mengakulah duduk rumah, balik rumah nak tidur je. Jadi kahwin satu cukuplah, alhamdulillah. Fawahidah. Aw ma malakat aymanukum, ataupun kamu ada hamba perempuan, boleh. Ini jadi satu kuliah kita dekat Taman Tun tu. Bila kita di dalam Islam, seorang lelaki boleh berjimat dengan hamba-hamba perempuannya. Kecoh kelas tu, guru-guru ibu-ibu semua. Ini hukum Islam, tuan-tuan. Dalam Islam, hamba boleh dijimat, hamba perempuan, tak kahwin. Ini hukum Islam sampai hari kiamat. Tak kira zina, itu hamba. Nabi ada tak Maryah Qibtiyah? Maryah bukan isteri Nabi. Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Qibtiyah hadiah daripada Raja Mesir, Muqawqis. Dan Nabi bersama Maryah dan dapat anak nama Ibrahim. Tapi kita kena ingat tuan-tuan, dia bukan macam perempuan simpanan, tidak. Hamba perempuan, pertama sekali kita kena bagi dia makan, kena bagi dia minum, kena bagi dia pakaian, kena bagi tempat tinggal, kena didik dengan didikan agama. Kalau dia ada anak, tak boleh pisahkan dia dengan anaknya. Bila dah berjimat dengan dia, tak boleh bagi jual dia kepada orang lain. Dah macam isteri dah sebenarnya. Ini tentang buka kitab fiqah. Ujung sekali Kitabur Riq, kitab perhambaan. Malangnya kita tak pernah sampai kitab tu, bab tu. Kita bab zakat, haji, habis petang balik bersuci, belajar balik haid, berapa hari minimum haid, berapa hari maksimum haid. Itu kita mengaji fiqah. Tak buka kitab macam Kitabur Riq. Betul lah benda ni bila kita sebut dalam kuliah, orang rasa pelik. Ya boleh ke ustaz? Boleh ke? Akhirnya jadi kontroversi. Sebenarnya ada dalam kitab fiqah. Cuma hamba tu dapat daripada apa? Daripada mana dah hamba dapat? Beli kat pasar macam kita Melayu tu? Bukan. Keling 20 rial. Bukan macam tu, tuan-tuan. Hamba ni dapat dengan al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Tak apa, lagi tajuk dah, patah balik. Ibu-ibu semakin tidak senyum. Tadi dah kan dulu, lepas tu hamba perempuan pula. Zalika adna alla ta'ulu. Itu lagi bagus bagi kamu. Okey, dah nak sampai dah yang kita nak. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Bagilah isi-isi kamu mahar mereka. Betul tak terjemahan saya? Mahar, bagi mereka mahar. Bila nikah bagi mahar. Bukan bagi hantaran tu yang banyak, mahar tu yang patut bagi banyak. Ini mahar RM45. Hantaran RM20,000. Buat ke RM2,000 buat habis. Lepas kahwin isteri pun tak ada duit. Patutnya mahar tu yang kena bagi lebih. Bagi isteri kita lebih. Hadiah dia sudi menerima kita sebagai suami. Senyum balik muslimat kan, bagi balik kepada mereka.
sadaqatihinna nihla. Kerana bukan mudah bagi seorang wanita nak menghalalkan, tak maksud saya sebut menghalalkan kemaluannya pada seorang lelaki. Bukan mudah. Sebab tu orang lelaki, sebab tu Nabi SAW selalu dalam hadis Nabi masa haji wada', Nabi kata apa? Istawsu bin nisa'i khaira. Wahai lelaki sekalian, jaga betul-betul isteri kamu. Istawsu bin nisa'i khaira. Jaga isteri kamu betul-betul. Lepas tu Nabi tak pernah sekali, walaupun dalam Quran kata boleh pukul isteri dengan yang tidak menyakitkan dia, Nabi tak pernah sekali memukul. Nabi tak pernah sekali bentak isteri dia. Dia tak suka dia diam. Bahkan Nabi macam mengajuk pun ada, Nabi duduk diam je. Nabi tak pernah kata tak guna punya bini perempuan-perempuan, tak pernah. Istawsu bin nisa'i khaira. Antara pesan Nabi, pernah sekali Nabi musafir dengan sahabat dia. Lalu ada seorang, nama sahabat tu namanya Anjashah. Anjashah ni, dia ni bersyair, pandai buat syair. Syair itu sampai menyebabkan wanita-wanita dengar menangis. Macam perempuan tengok cerita Hindustan lah, menangis kan, menangis. Nabi kata, ya Anjashah, wahai Anjashah, slow sikit Anjashah, sesungguhnya wanita-wanita itu umpama kaca yang mudah pecah. Jaga hati mereka. Senyum balik muslimat sekalian. Masya Allah. Itu Islam. Masya Allah. Nabi pagi-pagi nanya Aisyah, ada makanan tak? Aisyah kata tak ada ya Rasulullah. Tak apalah, aku puasa hari ini. Macam tu. Nabi minum susu, Aisyah minum susu kat sini. Ada kesan mulut Aisyah. Nabi, bila Nabi Aisyah pas kat Nabi, Nabi pusing dekat kesan mulut Aisyah tu, dia minum kat situ. Cuba kita buat pakai apple, bagi kat bini kita. Bini kita pusing tempat lain. Sebab mulut dah busuk, dah tua kan, gigi banyak dah. Nabi pusing. Nabi pernah sekali dekat masjid, Nabi tengok orang lelaki sedang bersukan, sedang bermain pedang. Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku nak tengok juga. Aisyah duduk belakang Nabi, dia menyorok belakang Nabi, dia tak nak zahirkan wajahnya. Dia tengok belakang Nabi, tengok macam tu. Wah. Nabi kata, dah berapa lama? Nabi kata, puas dah? Aisyah kata, belum, nak tengok lagi. Nabi pun tunggulah lagi. Aisyah, puas dah Aisyah? Belum lagi, tengok lagi. Sampai dah puas, Aisyah, jom kita pergi. Kita baru, bini kita lambat 5 minit, dia bising, kamu awak ni lambat, orang perempuan. Nabi tak macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Romantik tak Nabi? Romantik. Banyak lagi kisah-kisah romantik. Ada satu kitab tu dia panggil, ada satu tajuk kitab tu, bagaimana Nabi berinteraksi dengan mereka. Dalam bab tu, bab bagaimana Nabi interaksi dengan isteri. Masya Allah. Kita akan menangis tengok macam mana Nabi layan isteri dia. Masya Allah. Jadi ini Islam. Walaupun dia kata boleh kahwin 2, 3, 4, tapi kena layan. Masalahnya jadi stigma sebab bila kahwin 2, yang pertama dah diabaikan, tak layan, tak peduli apa semua. Itu yang jadi cerita Melayu tu. Macam mak mentua lagi tak guna apa semua, pak mentua lagi apa semua, kan? Cerita Melayu lah, bukan dekat sini. Sini okey. Allah Ta'ala kata apa? Fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Maka apa yang isteri kamu dia let go sikit-sikit, maka makanlah, tak ada masalah. Okey, yang ni buat saya nak sampai. Buat nak sampaikan anak yatim ni. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kamu berikan orang-orang yang safih. Apa terjemahan tuan-tuan? Bodoh, tak sempurna akal, harta-harta mereka. Maksud dia, anak kita yang belum lagi pandai pegang duit, jangan bagi dia duit banyak-banyak. Kita bagi dia RM20 pergi belanja sekolah, habis belanja kawan dia semua, kerupuk, chicken dish, habis semua. Dia tak pandai urus harta lagi. Jadi nak kait dengan anak yatim tadi,
allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah Ta'ala jadikan kamu yang untuk menjaga duit tersebut, wang tersebut. Warzuquhum fiha, bagilah mereka makan daripada duit itu. Waksuhum, bagilah mereka pakaian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucaplah kataan yang baik. Lepas tu masuklah anak yatim. Ini saya nak masuk ni. Allah kata wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Apa maksud dia? Dan ujilah anak yatim sehingga dia mencapai umur baligh. Okey. Adakah baligh ni ukuran? Cuba sambung ayat tu. Fa in anastum minhum rushdan. Ni saya tanya rushd tadi tu. Dan sekiranya kamu dapati mereka ini telah rushdan, cerdas. Ada kecerdasan, ada kematangan. Ini anak yatim tadi. Fa in anastum minhum rushdan, dah ada kematangan tadi. Fadfa'u ilaihim amwalahum, baru bagi duit dekat mereka. Kakak saya nombor 3 meninggal kanser, anak dia masih sekolah lagi. Kakak saya nombor 2 pegang duit dia, tak bagi dia orang duit, bagi duit belanja sikit-sikit je. Sampai dah umur, dah diorang dah matang, dah masuk mesti apa semua, dah habis mesti, dah ada kerja, baru kakak saya bagi semua dekat masing-masing akaun masing-masing. Sebab mereka dah ada rushdan, dah tahu pegang duit. Bagi masa sekolah kan beli iPhone terus. Jangan. Baik, Anas dah tahu dah simpan duit nak kahwin, simpan duit nak makan, simpan duit nak beli rumah. Tuan anak saudara saya seorang tu, bijak dia simpan duit bapa mak dia tu, dia buat kahwin, buat beli rumah, buat beli kereta semua, masya-Allah. Tak boleh enjoy. Ini rushdan, ini kita nak. Rushdan. Fadfa'u ilaihim amwalahum, bagilah mereka harta mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, jangan kamu makan suka hati anak yatim tu. Yang wujud yang ni penting. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, siapa yang kaya, yang dia penjaga anak yatim dan dia kaya, jangan makan langsung lah dia anak yatim tu. Tak perlu ambil. Kita dah ada kerja gaji 4-5 ribu, dah boleh jaga anak yatim tanpa perlu ambil akaun dia yang diwarisi oleh mak dia. Itu lagi bagus. Wa man kana faqiran, tapi siapa yang fakir, miskin, tapi dia jaga anak yatim, dia boleh ambil sebahagian harta anak yatim tu nak bagi lepas makan dia. Falyakul bil ma'ruf, boleh makan dengan ma'ruf. Jangan pula dia pergi beli kereta Tesla ke apa ke, jangan. Makan sekadar yang dia perlu je. Sebab dia pun perlu makan untuk jaga anak yatim tu. Itu maksud Allah Ta'ala. Fa idza dafa'tum ilaihim fa ashhidu alaihim, bila kamu bagi harta tu kepada mereka, pastikan ada saksi yang tulis. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah Ta'ala sebagai pengira. Maksudnya kamu kalau kira cincai, kamu kena ingat Allah Ta'ala wa kafa billahi hasiba. Lepas tu muka surat sebelah pula. Boleh panjang anak yatim ni. Kita skip sampai ayat 10. Apa kata Allah Ta'ala? Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sungguh dia makan dalam perut dia api, masukkan sumbat api dalam perut dia. Makan harta anak yatim. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan terkena, akan dimasukkan dalam api neraka. Jadi patah balik cerita anak yatim kita tadi. Kita kahwin apa semua masuk, anak yatim tadi
Maka fa'ammal yatim, dah faham dah yatim siapa? Apatah lagi kalau mak tak ada, ayah tak ada, lagilah. Fala taqhar, maka janganlah kamu taqhar. Taqhar ni perkataan qahara. Qahara ni maksudnya ialah, tuan-tuan, nama Allah Ta'ala, salah satu nama Allah apa dia? Al-Qahar kan? Al-Qahar tu perkataan taqhar ni lah. Al-Qahar ni maksudnya berkuasa dan dia boleh kontrol, dia boleh hukum, dia boleh dengan sewenang-wenangnya, sebab dia ada power. Al-Qahar. Lepas tu bila kita baca doa, apa dia? Kan? Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Muntaqim. Qunut nazilah kan? Kita baca Ya Qahar, hancurkanlah Israel. Sebab Allah Ta'ala Qahar ni maha mengalahkan, maha menundukkan. Jadi maksud ayat ni lah, fala taqhar, jangan mentang-mentang dia anak yatim kamu taqhar ke atas dia. Macam cerita bawang putih bawang merah lah kan, wala taqhar. Cinderella, jangan taqhar, cakap kasar mentang-mentang dia tak ada mak, tak ada ayah. Jangan herdik dia, jangan abaikan dia, jangan pelajaran dia. Dan kita dah tunjuk dalam hadis kan, Nabi kata ana wa kafilul yatim hakadha yaumal qiyamah, aku dan penjaga anak yatim macam ni. Waktu Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran orang yang jaga anak yatim. Kalau kita tengok dalam Quran, ayat yatama ni punyalah banyak, masya-Allah. Yatama, yatama. Nampak kat sini tu berapa banyak ayat berkenaan dengan yatama. Surah Al-Baqarah ada. Di ayat tapi saya nak ambil satu ayat yang paling menarik sekali. Surah Al-Baqarah ayat 220. Ini terakhirlah untuk pagi ni. Muka surat 35. Ayat atas sekali. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, fid dunya wal akhirah, mengenai urusan-urusan kamu di dunia dan di akhirat. Maksudnya mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang pelbagai urusan. Masya Allah. Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka tanya kepada engkau wahai Muhammad berkenaan dengan anak yatim. Yang para sahabat dia bertanya kepada Nabi kenaan anak yatim. Dalam Quran yang direkodkan pertanyaan sahabat pada Nabi ada 12 soalannya. Yang lain pun taat je. Yang soalan 12 je. Wa yas'alunaka dalam Quran ada 12 tempat je. Itu menunjukkan bahawa para sahabat dia bukan banyak bertanya, maksudnya dia tak banyak teori pada sahabat ni. Dia banyak praktikal. Kita banyak tanya macam ni, tapi buat tidak. Pada sahabat ni dapat buat lu. Bertanya benda yang menambah pahala je. Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad berkenaan dengan anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum khair, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya. Allahu Akbar. Maksud antara amal yang salih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, kalau kita ni nak hati kita lembut tuan-tuan,
pergi anak yatim, kita usap tak kepala dia. Itu antara amalan yang bagus kata para ulama. Cuba untuk lembutkan hati kita. Qul islahul lahum khair. Dan bila usap tu ingat Nabi SAW juga anak yatim. Allahu akbar. Kan? Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka tidak salahnya, kerana mereka itu adalah saudara-saudara kamu yang seagama. Maksudnya bagus kamu campur dengan ayat yatim ni. Lepas tu kita tengok, Masya Allah, orang yang kita cemburu pada sebagian orang yang hartawan. Ada orang boleh buat sekolah anak yatim, jaga betul-betul, buat hafiz Quran, tahfiz apa semua, ajar mereka akademik apa semua, sehingga mereka jadi anak yang Masya Allah berguna dalam masyarakat. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Ta'ala tahu siapa yang merosak, siapa yang nak baiki. Ada pula memang ada orang guna anak yatim ni untuk kutip duit. Dia duit banyak, anak yatim makanlah apa. Ini syaitan ni rajim ni. Lepas tu Allah Ta'ala kata wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ni berlaku bahawa GSB ni lagi teruk. Ambil anak, pisahkan daripada mak, duduk kat rumah anak yatim, anak sendiri tak boleh tengok mak dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tok bin Abdullah semua, nasab semua kacau. Allahu akbar. Walau sya'allahu la'anatakum. Kalau Allah Ta'ala akan beratkan kamu. Maksudnya jangan campur anak yatim, sebab tak nak merosakkan mereka. Betul tak? Kalau ikutkan logiknya, jangan campur, sebab biar ada badan khas jaga diorang dan tak berlaku apa dia, salah guna, eksploitasi. Tapi Allah Ta'ala tu innallaha azizun hakim, maha bijaksana, maha perkasa, dan dia yang menjaga anak-anak yatim ni. Jadi kesimpulan tuan-tuan, anak yatim ni kena beri perhatian. Bahkan sebahagian salaf dia layan anak yatim lebih melayan anak dia sendiri, sampai anak dia sendiri jealous. Ayah ni layan anak yatim dan dia lebih daripada kami. Ya, sebab apa? Dia tak ada mak, dia tak ada ayah. Dia lebih mudah terusik banding kamu ada mak, kamu ada ayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki kita untuk kita ni bolehlah jaga anak yatim. Okay? Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, manfaatkanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan rezekikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma arham mautana. Ya Allah, rahmatilah orang yang telah mati di kalangan kami. Washfi mardana. Dan sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami. Wala taj'alna minna syaqiyan wala mahruma. Janganlah kamu jadikan kami orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Wala mahruma, dan juga orang terhalang daripada rahmat dan kebaikan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ibu bapa kami, wa ajdadina, datuk-datuk nenek moyang kami, wa masyaikhina, dan guru-guru kami, wa ikhwanina minal muslimin, dan saudara-saudara kami di kalangan muslimin. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami di syurga-Mu sebagaimana kamu telah mengumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami nanti perpisahan yang terpelihara daripada dosa dan maksiat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.